Bidadari syurga saya pergi buat selamanya, kata pelawak Syuib yang kehilangan isteri tercinta, juga penyanyi Siti Sarah Raisuddin 37 tahun selepas bertarung nyawa akibat COVID-19 pada 9 Ogos. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni Acap nak berkongsi dengan korang sedikit pandangan Acap tentang beberapa isu yang terjadi lately ni. Of course, kita fokuskan the main topic tentang orang kata pemergian Allahyarhamah Siti Sarah pada Isnin lepas. And pelbagai benda terjadi sampai ke hari ini. Berbagai isu terjadi, berbagai isu berbangkit sebenarnya melalui pemergian dia. So, kita nak fokuskan tentang benda-benda negatif yang jadi selepas benda ni jadi. So, kita tak nak panjang cerita, kita teruskan video ni. Roll it. Okay, Aisyah nak korang edit sikit video ni. Siapa yang edit yang paling cantik, Aisyah bagi dia RM100, okay? Of course, aku rasa semua orang sama. Kita terkejut, kita sedih. Pemergian arwah pada kali ini, dia memang sangat-sangat terkesan untuk semualah. Acap tak tahu macam mana nak cakap, but Acap sendiri bukanlah siapa-siapa dengan Siti Sarah Allahyarhamah, dengan juga Abang Suhaib kita. Bukan siapa-siapa, just peminat sahaja. Tapi kita boleh menangis sepanjang hari, right? Okay, pada petang hari tu, kita tahu bahawa Suhaib menguruskan jenazah Siti Sarah secara bersendirian disebabkan SOP, also all that thing. So dia kena tayamumkan sendiri, lepas tu dia kena buat lah, bukan dia sendiri lah, dibantu oleh petugas yang lain. And ada beberapa orang sahaja yang dibenarkan masuk tempat pengebumian. Itulah, betul tak? Sampailah kita ni semua dikejutkan lagi. Pernah aku bersamamu lagi, tak pernah aku menduga kau akan pergi tinggalkan aku. Jauh kau pergi tinggalkan diriku. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Cuaca pun semua cantik. Satu Malaysia berduka. Memang satu vibe yang kita sendiri tak boleh nak cakap kan. Cerita dia sekarang, pada waktu petang tu kita dapat satu update daripada seorang Insta famous, aku kata Insta famous kot, seorang content creator, YouTuber juga, yang tular dekat Twitter tentang ketidaksensitifnya dia. Ketidaksensitifnya dia, bolehlah tu. Yang senang cerita, dia tak ada sensitivity diri lah. Dia pergi, kononnya konten dia melawat kubur Siti Sarah, and then dijadikan benda tu sebagai konten. Jahat mana sekalipun kat dalam dunia ni, kau buat maksiat, kau minum arak, tapi... Dan itu sahaja untuk video kali ni. Kalau suka video ni, jangan lupa subscribe, like and on notification ting. Dan aku akan buat lagi video yang best untuk korang. Of course, kita, kalau aku, bini aku meninggal, orang datang buat konten, kalau aku sepak kan dia. Kalau aku, tapi Abang Suhaib tak kenal dia kan, so tak ada masalah lah. Kalau aku tak kenal dia pun tak ada masalah, right? Tapi pada akulah kan, apa yang dia buat petang tu memang tak patut lah. So memang kena kecam lah dekat IG, dekat Twitter. Aku ada baca Asfaheri tak silap aku ada update kat Twitter. So ini tweet yang ditweet oleh Asfaheri. Kita baca gunakan tone dia Tak, sekarang ni apa benda yang kau fikir ni? Orang meninggal, kau buat konten, lepas tu siap ada giveaway duit bagai. Video pula monetize, ada ads. So dah sah-sah kau dapat duit. Agak-agak lah weh, kalau nak buat konten pun. Itu style Asfaheri lah. Mungkin macam tu lah cara dia kan. Dia macam babe, macam tu. Betul lah. Of course betul lah apa yang Asfaheri ni cakap, and apa yang Asfaheri ni bagi tahu. Bukan Asfaheri je lah, semua orang berfikiran benda yang sama. Ini pandangan Acap sendirilah. Memang dia dah minta maaf dah. Influencer ni pun dah minta maaf. Malam tu dia dah delete dah ada video. Okay, it's a good move, it's a good thing. Tapi satu je lah, mungkin Acap nak berpesan kepada dia, kepada semualah, senang cerita. Kalau kita ni nak buat konten, first kita kena tengok adab dan juga sensitivity. Tak kisahlah apa pun. Aku faham kita kena ambil semua peluang, kena ambil semua ruang ketika cerita tu tengah sensasi, tengah hot, tengah padu. But jangan gunakan benda tu sebagai satu, orang kata apa, batu loncatan untuk kau ambil kesempatan di atas apa yang berlaku. Okay?
benda-benda trending ni biasanya sekejap je awak. So kita pelihara peribadi kita yang lebih okey supaya orang akan lebih ingat kita. InsyaAllah kan. Acap ni bukan siapa-siapa. Acap ni pun content creator, Acap pun manusia, mungkin buat silap, mungkin content creator tu pun buat silap. Tapi ini je lah yang Acap boleh pesan. Sebab adab ni ataupun cara pemikiran dan juga apa yang kita tonjolkan memamparkan siapa kita. Dia tunjuk siapa kita. So Acap rasa better jadi lebih bijak lepas ni nak produce content pun. Okay, so minta maaf tu saya risau kalau lepas ni awak buat lagi, perkataan maaf tu orang ingat sekadar ucapan tapi bukan ikhlas. Ikhlas tu datang daripada Tuhan, bukan pada saya untuk menilai. Tapi kita takutlah lama-lama asyik buat benda yang sama, benda yang kurang bijak ni berulang kali, orang akan macam dia ni itu buat nak maaf lagi, tak bijak lagi, bila nak bijak. Macam tu lah contoh dia. Alright. Okay, petang tu Abang Shuaib buat live. Tapi akak nak sampaikan sesuatu. Semoga ada kebaikan bila perkara ni berlaku, dia cakap. 600,000 orang masuk. Macam-macam dia cerita dalam tu. Dia cerita daripada A sampai Z. Daripada arwah isteri dia tak sihat sampai ke arwah isteri dia meninggal. Sampailah dia hantar orang tu ke arwah tu ke liang lahat. Dia cerita semua benda. And pelbagai nasihat yang dia dah bagi kat dalam tu. Of course, first dia suruh kita ambil vaksin. Dia kata pergi ambil vaksin. Lepas tu dekat rumah at least kena ada benda Allah tu, kan? Ada kata untuk kita check tahap oksigen dalam badan kita. Kita jangan sambil lewa. Sebab benda-benda macam ni nampak sikit, nampak remeh, tapi akhirnya kita hilang orang yang kita sayang. Okey. Nombor 3. Ini yang paling panas ni. Viral dekat seluruh TikTok, dekat seluruh Instagram pasal video ni. Korang nak tengok kan? Okey, Abang Shuaib mention 2 fandom yang paling besar dekat K-pop, paling besar dekat dalam Malaysia ataupun Asia walaupun seluruh dunia. BTS ataupun Blackpink. Oh, ini panas ni dekat TikTok. Kecoh man pasal benda ni. Kecoh sebab apa? Bukan sebab diorang insaf ataupun sebab diorang terima apa yang Abang Shuaib dia cakap, tapi dok bertelagah. Aku tak tahulah nak cakap. Jap, betulkan kursi. Aku tak tahulah nak cakap. Diorang bertelagah tentang apa yang dicakap oleh Abang Shuaib. Abang Shuaib cakap, marahlah anak kita kalau dia orang idolakan BTS, dia orang idolakan Blackpink, sebab dia orang tak patut diidolakan, tak dapat pahala pun. Gaduh kan? Kau tengoklah statement-statement ni. Ya Allah, aku tak tahulah orang Malaysia ni ataupun pemikiran anak-anak muda zaman sekarang ni macam mana. Okey, dah baca, dah faham. Banyak lagi sebenarnya, tapi yang ni je lah Acap nak share dengan korang. 2 ni dekat TikTok tu, aku tak tahulah apa punya culture kat sana. Satu je saya nak pesan. Okey, Terima teguran orang ketika hati kita belum hitam untuk mendengar nasihat. Kau faham tak maksud aku? Sampai satu tahap nanti, bila hati kau memang dah tak nak terima teguran, tak nak terima nasihat, itu masalah paling besar. Apa yang Abang Shuaib tu cakap betul. Kita Islam, dik. Kita Islam. Fahamlah, kita Islam. Kita Islam. Tak payahlah nak backup sangat. Aku faham, minat tak salah. Minat dengan idola kan ni 2 benda yang berbeza. Okay? Minat nak dengar lagu sempoi-sempoi, tak salah, tak ada hal. Itu hiburan, tak ada hal, tak ada masalah pun. Sekadar minat. Okay? Faham tak? So bila orang bagi nasihat macam ni, Abang Shuaib bagi nasihat macam ni, aku terima. Betul apa yang dia cakap. Rasulullah adalah benda yang patut kita idolakan. Kena jadi garis panduan. Okay? Bukan bila orang dah nasihatkan kita ni benda yang betul, tapi kita tak boleh nak terima. Kau pergi maki dia buat apa? BTS, Blackpink tu tak kenal pun awak, dek no. Tak payah. Ni yang sampai ini aku malas nak mencarut kat sini kan. Sampai nak maki-maki arwah bini dia dah. Kenapa? Apa masalah awak? Nanti awak pun ada isteri. Kalau lah isteri awak meninggal and then orang maki awak, orang pergelekehkan isteri awak marah? Tidak. Alright. Okay? Faham kat sini. Fandom ni aku tak faham Aku rasa tak ada masalah pun. Diorang selalu cakap lah, kalau orang tak usik diorang tak usik orang. Tapi masalahnya, apa yang Abang Shuaib ni buat adalah nasihat kepada semua mak bapak yang ada anak Islam. Tak pernah lagi aku nampak mak bapak Islam lahir anak agama lain. Tak pernah. Kalau kau mak bapak kau Islam, automatik kau lahir Islam kan. So berbaliklah pada Islam. Jangan nak tutup hati tu nak terima nasihat. Tak payahlah. Okay? Faham tak? Faham tak faham? Okey, aku nak share satu words ni yang aku baca. Bila kata-kata nasihat yang baik
disampaikan, ada dua golongan manusia. Yang bijaksana, bijak sini, bijak there, dia akan merenung. Tak kala orang yang bodoh akan mudah tersinggung. Sebab apa? Adalah susah untuk kita meyakinkan lalat bahawa bunga itu lebih wangi dari sampah. Faham tak? Lalat kau pergi cakap dengan dia, bunga wangi, dia akan pergi sampah juga. So pilihlah sendiri, nak jadi lalat ke nak jadi manusia yang diberi akal. Okay? Alright, back to your lumrah. Okay, nombor 3, malam tu sikit. Bila malam semua dah sedih-sedih kan, orang dah bersedih satu malam, dah berduka tentang pemergian Siti Sarah. Ada anak-anak kecil mula bermain PUBG. Tak salah main PUBG, tak salah main PUBG. Tapi apa yang dia ungkapkan ni salah lah pada Acap. Tapi kan kau boleh fikir lah, baby tu kan nanti dah besar nanti semua orang. Baby tu nak fikir. Fikirlah kau fikirlah. Takkan aku nak fikirkan untuk kau. Kau fikir sendirilah. I need a man. Dia bangun, nanti dia pergi sekolah. Nanti dia pergi sekolah darjah 1. Semua orang ada mak dia hantarkan. Tak kan? Kalau aku jadi ni kan. Weh, kau tak kesian mak kau Siti Sarah tu meninggal sebab kau bohong. Dah lah mak dia famous tau. Mesti ada anggap babi. Dek, awak ni muda lagi, dek. Awak ni saya tak tahulah umur mungkin 11, 12 tahun. Dek, kehilangan ibu ni pedih, dek. Kehilangan seorang ibu ni pedih. Membesar tanpa kasih sayang seorang ibu sakit. Okay? Buka mata, kenal dunia tanpa pernah melihat langsung muka ibu adalah satu kekosongan yang tak boleh diisi oleh mana-mana ataupun apa-apa dalam dunia ni. Faham? Okay, so jangan gelak-gelak, jangan buat main benda-benda ni. Okay, jangan nak kata bila dah besar nanti orang boleh gelakkan dia sebab kau lah mak kau mati. Fikir dulu lah sebelum cakap. Saya tahu awak kecil lagi, awak bergurau dengan kawan-kawan awak sahaja. Tapi bila benda tu masuk social media ni ramai orang dewasa bijak-bijak laksana ni, dek. So sensitivity tu jagalah. Kalau biasa bergurau macam tu, dok bahan orang pasal benda-benda yang melibatkan keluarga ni, pada saya lah, awak betulkanlah apa yang tak betul. Okay? Faham? Alright. So itulah 3 kisah yang Acap nak kongsi kan. Acap nak utarakan pendapat Acap. Sebab for me dah mengaut-ngaut dah. Terutama isu pasal fandom Blackpink dan juga BTS tu, aku tak boleh brain langsung lah. Kenapa kita nak bergaduh tentang satu hujahan agama yang terang lagi bersuluh lah. Memang betul untuk menegakkan. Faham sendirilah. So kalau kau rasa kau trigger tengok video aku ni, kau nak kecam aku dekat komen, silakan. Aku buka gelanggang untuk kau komen. Bergaduh lah kau dengan kat bawah tu, dengan orang yang tak kenal kau, dengan orang yang tak pernah bagi kau apa-apa kelebihan kat dunia maupun akhirat. Okay, alright. So sampai hari ni kita masih lagi berduka. Update pagi tadi Sueb tentang tempat yang Siti Sarah selalu duduk tu pun dah mengundang air mata. Semalam keluar video masa Sueb nak bagi tahu anak-anak dia pun sekali lagi usik emosi kita. So kita ni macam Sueb pesan, jangan buat main lah. Jangan buat main pasal COVID-19 ni. Jaga SOP semua. Alright. So memang betul orang cakap kematian Siti Sarah ni adalah kematian yang menghidupkan. Membuka mata semua orang tentang pengorbanan seorang isteri, pengorbanan seorang permaisuri, seorang bidadari syurga, tentang kebaikan-kebaikan dia pernah buat. Haraplah ending kita pun seperti dia. Alright. Walaupun kita tak pernah berkenal, tak pernah bersua, tapi satu Malaysia maupun sampai ke tanah Arab sana kat Masjidil Haram, orang buat solat jenazah gaib untuk dia. Sangat besar, sangat besar. Semoga kita tergolong dengan orang-orang seperti dia. Alright. So aku tak nak kita terus bersedih. Aku pun rasa arwah kalau tahu kita bersedih, dia pun tak nak kita bersedih. Cukuplah kita berdoa, and then kita mendoakan juga ketenangan buat Siti Sarah Raisuddin Arwahiyaham dekat alam sana, and then kita doakan juga kekuatan untuk Abang Syuib membesarkan anak-anak dia yang sedia ada. Okay, so yang hidup move on, yang pergi tetap pergi. Kita baiki diri sebelum kita dijemput pergi. So sampai situ saja video Acap. See you when I see you. Assalamualaikum. Wacau lu. Bye.